Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera pada abangku yang dirindui selalu. Apa khabar semua? Harap semua okey lah, steady ya. Okey, gitar special hari ni. Ibanez Geo, okey. Ibanez Geo ni GRG berapa entah kan. Kalau ada sahabat-sahabat tahu tu boleh komen lah kan. Sebab fokus saya bukanlah saya nak selidik latar belakang nama gitar dan sebagainya. Saya tahu datang repair je kan. Okey. Jadi gitar ni Ibanez Geo made in China Made in China ni maksudnya dia bukanlah sebuah gitar yang tiruan, tapi dia adalah sebuah gitar yang authorized manufacturer daripada Ibanez sendiri. Dia ada kilang OEM dekat China. So kilang dekat China tu dia buat gitar Ibanez under license daripada Ibanez sendiri kan. Bila kita sebut ada license ataupun lesen kan, lesen tu adalah bermaksud kebenaran bertulis. Maknanya kebenaran tu dalam bentuk black white lah kan, bertulis. Maksudnya dia ada yang bentuk sijil, ada yang bentuk agreement, ada yang bentuk surat dan sebagainya. Maknanya ada lesen kan. So lesen tu adalah kebenaran. Jadi mana-mana produk yang ada jenama kan, yang ada apa nama ni, hak cipta terpelihara tu, kalau kita buat produk dia tanpa izin, itu yang dia kira cetak rompak kan. So maknanya pendek cerita benda tu salah daripada segi undang-undang, dan hak cipta cap dagangan asal tu dia boleh saman lah, dia boleh gunakan tindakan undang-undang untuk saman orang yang buat gitar dia tanpa kebenaran kan. Jadi okey. Jadi gitar ni dia pakai fret medium kan, fret medium 2.7 tapi rendah kan, 2.7 tapi rendah. Dia ada yang 2.7 jumbo, dia tinggi sikit, sedap main kan. Macam ni dia rendah lah kan, dia rendah. Dan gitar ni sebenarnya dia ada banyak defect bang, tapi tak semualah gitar-gitar China dia ada defect macam ni kan. Cuma yang ni jarang lah saya jumpa kan. Dah lama dah saya tak jumpa masalah macam ni. Hari ni baru saya jumpa balik. Okey, dia punya masalah utama dia nombor satu adalah dia punya truss rod kan. Truss rod dia bang, masya-Allah, ketat nak mampus. Kan, memang saya cakap terang, memang ketat sangat. Saya tak boleh pusing. Tak boleh pusing kan. Masa saya nak pusing tu, saya nak masukkan Allen key tu, saya takut dia slip off kan. Sebab bila dia slip off tu, dia berisiko untuk menyebabkan nut Allen key dalam truss rod ni dia jadi loose dan kita tak boleh nak pusing sebab dia dah bulat kan. Jadi cara dia saya letak solder. Saya letak solder kan, sebab saya suspect dalam truss rod ni kemungkinan besar dia punya glue, masa dia nak glue fretboard rosewood dengan neck maple belakang ni kan, yang ni hitam ni putih kan, masa dia nak glue tu kan, dia punya truss rod dalam tu, gam tu dah masuk dalam tu, jadi dia tak boleh nak pusing kan. Dia truss rod tu tak boleh nak bergerak kan. Bila kita pusing tu dia ketat kan, lepas tu dia tak boleh nak bergerak. Dia punya rod dalam tu dia tak boleh nak lentur kan. Jadi saya gunakan kaedah pemanasan ataupun kaedah heat. Saya letak solder lah dekat ujung nut tu kan, dalam 5 minit. Lama juga bang, dalam 5 minit kan. Lepas tu saya ambil Allen key, saya letak dalam tu, saya ketuk slow. Ketuk nak bagi Allen key tu masuk tight. Dia saya tak nak dia masuk sikit, saya nak dia masuk sampai sini. So bila kita pusing Allen key tu baru rod tu boleh pusing sekali kan. Jadi bila saya ketuk slow tu, saya pulas lah, pula. Itu pun dapat sikit je bang. Jadi tali masa sampai memang sangat tinggi bang. Dia over 4mm. 4mm tu macam mana nak main? Memang tak boleh main lah kan. Jadi lepas saya check dengan ruler tu kan, jadi memang saya dapati dia punya neck ni dalam keadaan up bow yang melampau, over daripada 30%. Memang dia melampau kan. Actually kalau kita nak set up gitar ni, kita kena ada neck relief sikit, kita kena ada dia bengkok sikit kat bahagian tengah dia kan. Tapi macam yang ini dia macam ni, memang dia tak boleh lah, memang dia terlalu obvious sangat yang menyebabkan tadi tu tinggi kan. Jadi bila dah 4mm tu saya nak main memang tak boleh lah kan. Dengan dia punya fret dia kasar, lepas tu dia punya fret dia banyak yang uneven kan. Dia punya fret dia ni banyak yang tak gam kan. Memang tak gam lah kan, saya confident memang dia tak gam lah, sebab saya boleh tekan. Bila saya tekan tu saya nampak gap tu rapat jauh. Maknanya fret tu memang tak rapat lah, dia tak dekat fretboard ni kan. Jadi memang banyak kerja lah kan. Lepas saya dah masukkan truss rod tu, dah confirm betul-betul kan, supaya dia tak terlepas, baru saya pusing. Saya pusing kan. Memang berpeluh lah kan. Memang susah sangat lah saya nak pusing ni. Itu pun dapat sikit je, saya tak dapat 100% kan. Untuk case, jadi untuk case fret yang tak lekat ni pula kan, okay,
untuk macam ni saya tak boleh terus buat fret leveling sebab no point. Sebab nanti kalau saya terus buat fret leveling dalam keadaan fret tu uneven tanpa glue, jadi nanti bila saya fret leveling, bila saya crowning tu, bila kita crowning tu, kikir tu dia akan menekan, kita akan gunakan sedikit pressure kepada fret tu kan. Jadi kalau dalam keadaan fret tu terangkat turun, memang tak boleh ya bang, memang sia-sia je kalau kita buat leveling kan, memang sia-sia je. Jadi apa yang saya buat, setiap fret ni saya bubuh super glue kat celah-celah tu kan. Memang boleh masuk bang kan. Saya letak super glue tu kan. Memang glue tu dia terus masuk dekat celah tu kan. Terus masuk dalam slot tu. Lepas tu saya clamp satu persatu. Saya clamp daripada sini sampai sini saya clamp kan. Maknanya daripada sini sampai sini saya clamp. And so barulah fret tu rapat ya. Jadi jumlah uneven frets yang obvious kan, memang terlalu banyak sangat. Memang mustahil lah kalau saya buat leveling kan. Kalau saya buat leveling pun no point sebab macam saya cakap tadi, dia akan terangkat balik kan. Jadi fokus saya utama adalah nak bagi fret tu lekat dekat fretboard dulu, baru saya boleh buat leveling. Sebab apa? Nanti bila dah melekat, bila saya buat crowning tu, dia static, dia rigid kan. So barulah kita boleh buat kerja kan. Okay. Lepas tu barulah kita buat fret crowning kita buat fret crowning balik. Lepas tu barulah fret tu di chain kan. Untuk fretworks ni, untuk leveling saja dan glue tu saya makan masa dalam 4 jam lebih. Memang dalam masa 4 jam lebih lah saya nak buat leveling, nak set up balik dia punya fret tu kan. Dia bila kita sebut set up gitar ni bang kan, kita bukannya semata-mata adjust spring belakang ni kan, bukan semata-mata kita adjust bridge, bukan semata-mata kita adjust pickup, bukan semata-mata kita adjust intonation. Dia bukan itu je bang. The main thing is set up untuk fret. Yang ini yang utama sekali bang, sebab fret ni adalah aset gitar untuk tone kan. Jadi kalau ini okey, ni okey, tapi fret tu setting tak betul, saya rasa macam tak balance lah kan, macam tak best lah. Jadi untuk saya punya polisi kerja, pertama sekali saya akan check fret dulu kan. Saya akan check fret dulu sebab playability. Jadi bila fret ni dah level, dah cantik, dah licin, barulah playability tu okey. Polisi untuk gerak kerja saya adalah playability comes first. Okey, string action setup height untuk gitar ni saya achieve 0.75 mm dan saya achieve tone yang macam ni. Jadi bunyi dia gemuk dan bunyi dia orang kata apa, bunyi dia fat kan. Lepas tu dia punya sustain pun panjang kan. Yang ni saya pakai M Randall dengan pedal EVH 5150 kan. So alhamdulillah lah saya dapat obtain balik dia punya playability. Untuk dia punya intonation kan, intonation ni adalah gerak kerja yang penting lah, yang wajib dalam kerja-kerja setup gitar ni. Jadi kalau macam polisi gerak kerja saya ni, memang saya akan buat note tu macam mana kita main dekat bawah, macam tu kita main dekat atas kan. Jadi note dia jadi macam ni lah kan, kita dengar secara hearing kan. Daripada bawah tu sampai atas tu sama je kan, dia konsisten, dia tak ada bunyi menggigil-gigil tak ada bunyi sumbang kan. Okey, kalau yang ni pula
Masalah major yang saya jumpa dalam gitar ni adalah tuning stability. Jadi untuk tuning stability kan, gitar ni memang ada masalah tuning stability lah. Yang ni masalah ni memang saya dah jangka lah. Saya dah jangka untuk gitar-gitar macam ni. Jadi kita kena optimumkan dia punya setup untuk spring, dia punya saddle, dia punya bridge height kan. Lepas tu dia punya nut, lepas tu dia punya tightening dia punya tuning machine ni. Banyak benda kita nak kena fikir kan. Memang terlalu banyak sangat. Jadi kita kena balancekan benda tu, baru kita dapat result yang balance kan. Dia jadi macam ni lah. Macam setup spring ni, dia punya base side ni saya tarik dalam sikit. Maknanya yang ini dia ke atas sikit, ini dia ke bawah sikit kan. Baru dia balance. Dia balance, lepas tu dia punya nut dia ni kan, saya bubuh pelincir lah. Kadang-kadang saya bubuh grease, kadang-kadang saya bubuh solder gel. Kan, tahu solder gel tu kan? Yang macam wax tu kan. Saya bubuh dekat sini. Saya bubuh dekat sini banyak-banyak kan. Lepas tu bila dah lama sikit kita dah letak tali, baru kita lap. Kita lap balik bagi dia smooth kan. Sebab apa? Sebab bila kita main tremolo ni kan, dia punya tali ni kendur, dan dekat sini pun dia akan kendur. Dekat nut ni kan, yang ni kan. So dia akan kendur. Jadi kalau dia tak smooth dekat sini, dia tersangkut. Bila dia tersangkut tu yang tune dia boleh jadi sharp kan. Kalau dia punya tune dia jadi flat, so kita set up dekat spring kan. Kita set up dekat spring kan. Kita jangan usik tuning banyak-banyak sangat, sebab makin kita sebab makin kita usik banyak tu, makin banyak nanti dia lari kan. Maknanya kita tarik dulu tali tu, kita tarik sampai dia dah rigid kan. Maknanya tuning tu dah okey kan. Jadi kalau kita dapati benda tu sharp, benda tu flat ke apa semua kan, kita jangan usik yang dekat sini, kita usik spring. Dia flat maknanya dia banyak yang berkait rapat dengan spring, dan kalau dia punya pitch tu dia jadi sharp, dia banyak berkait rapat dengan nut dekat sini. Maknanya tali tu dia tersangkut kan. Tapi ini dia sebenarnya ini adalah antara dia punya cara lah sebenarnya dia ada banyak cara bang. Dia bergantung pada kondisi gitar tu juga kan. Tapi kalau macam untuk masalah gitar macam ni, memang itulah cara saya buat jalan penyelesaian, baru saya boleh dapat tuning stability yang macam ni kan, bila kita main tremolo kan. Dia bukan apa bang, dia pasal bridge ni pertama dia sebab ni dia floating bridge kan, dia 2 point system, dan yang ni dia tak ada locking nut dan locking tuner. Dia just straight kan, jenis conventional type nut. Lepas tu dia just tuning machine yang biasa kan, dia tak ada locking nut. Jadi untuk achieve tuning stability yang okey, boleh bang sebenarnya, tapi dia bergantung juga cara kita nak set up cara spring. Lepas tu kita kena bubuh loop dekat sini, lepas tu kita kena tighten up dekat sini kan. Dia banyaklah kerja kan, banyak kerja sikit. Dia tak sama macam gitar-gitar yang pakai hardware yang okey kan, hardware yang high endnya kan, dia senang kerja. Kalau macam yang jenis macam ni memang leceh sikit. Okey, so sound clean dia kan.
So yang ini saya pakai Randall ni, saya tak pakai Marshall ni. Kalau Marshall ni dia ada chorus kan, sedap sikit bunyi dia. Tapi hari ni kita tukar pula, kita pakai Tube ni kan. So bunyi dia bunyi natural lah kan. So bridge pickup. So sekarang kita pakai neck pickup. Okay, so saya masuk delay pakai Boss DD8 ni kan. Jadi gitar Ibanez ni dia bukan tak okey, dia okey bang kan. Untuk beginner memang dia okey. Jadi macam gitar macam ni, dia sebenarnya dia banyak buat dengan cara yang paling basic lah kan. Macam body basswood, so kayu pun okey. Kalau macam kita tengok neck macam ni kan, okey, kalau kita tengok neck dekat belakang ni dia berpusar. Neck ni dia berpusar kan. Maknanya kalau kita tengok dekat sini, kalau orang yang mahir tentang gitar, dia memang tahulah grade kayu ni grade berapa kan. Jadi kalau macam grade yang pusar-pusar macam ni memang tak berapa elok lah memang tak berapa elok. Maknanya bukan tak elok tak boleh pakai, maksudnya tak elok tu maksudnya dia punya grade tu dalam bukan grade yang higher lah kan. Just dia pakai yang low tier ni kan. Dia pakai low tier punya kayu, so nampak lah dia punya pusar ni. Lepas tu dia ada neck joint dekat sini kan, nampak dia ada U shape dekat sini. So dekat sinilah dia punya weakness point. Weakness point tu mungkin dia boleh neck tu cepat bow, lepas tu dia punya ni mungkin boleh renggang kan. Tergantuk sikit dia dah renggang kan. So itulah antara risiko Ibanez Joe kan. Tapi walau macam mana pun, gitar ni kalau macam untuk bedroom gitaris ke apa ke, tak ada masalah. Okey kan, nak bawa pergi jamming semua okey. Bukannya kita main entak-entak kat lantai pijak ke apa tak ada kan. Kalau kita main macam biasa dia okey lah kan. So gitar Ibanez ni kalau main metal boleh tahan juga bang. Dia punya low tone dia tinggi kan. Lagi satu bang, dia punya gitar ni, dia punya start bridge ni kan, dia punya tempat nak masuk bush, tempat nak masuk screw start tu, dia terkeluar. Saya pun tak tahulah macam mana boleh terkeluar kan, tapi alhamdulillah dah okey balik lah Right. Okey, sebelum saya akhiri episod kali ni, just saya nak share lah tentang pendapat saya tentang Ibanez Joe ni kan. Jadi kalau macam saya sendiri, saya tak akan beli Ibanez Joe yang made in China. Saya akan beli yang made in Indonesia. Sebab apa? Sebab dia punya QC dia okey sikit kan. China ni ada yang okey bang kan, tapi kalau dapat yang tak okey tu jadi macam ni lah banyak hal kan, banyak kerja. Kalau macam Ibanez Joe ni, kalau macam Ibanez Joe yang made in Indonesia punya, so far masalah dia tak teruk sangat kan, okey je kan. Tak ada yang just minor tali tinggi tu biasalah kan. Jadi macam gitar ni tali dia tinggi sampai 4mm, memang tak boleh lah kan, memang dah mengarut lah tu kan. Jadi alhamdulillah lah yang ini saya dapat, kalau macam saya nak tekan macam ni pun dah sedap kan, dah okey kan.
Okey, sekian sajalah video untuk episod kali ni. Semoga kita berjumpa lagi, dan tips yang saya bagi tu harap bermanfaat buat semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.